Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kurnia Allah. Kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sembahyang subuh berjemaah, di mana tanpa taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu untuk kaki kita melangkah datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan setengah manusia tanpa taufik dan hidayah Allah, mereka tidak mampu untuk mengangkat sehelai selimut yang tak sampai pun setengah kilo. Jadi tuan-tuan yang nanti Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya mereka yang mengimarahkan, yang memakmurkan rumah-rumah Allah adalah di antara kalangan mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna beriman di sini ialah yang punya iman yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang mengerjakan sembahyang subuh berjemaah faka'annahu qama al-lailu kullahu, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengerjakan sembahyang subuh berjemaah seolah-olah dia telah mengerjakan sepanjang malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatu qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Salatul fajr, yakni sembahyang sunat sebelum subuh, terlebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak kelebihan-kelebihan yang telah pun diberikan Allah Ta'ala kepada tuan-tuan dan puan untuk kita berbekal supaya kita tidak menjadi orang yang muflis pada hari kiamat kelak. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita juga pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, semalamnya kita telah masuk tahun baru. Hari ini 2 orang Baik. Jadi kita dah masuk tahun baru hijrah. 1 Muharram 1000 berapa tahun kita ni? Ingat? Kalau main ma'al hijrah, saya pun tak tahu berapa tahun berapa dah. 1000, ingat tuan-tuan, sampai masuk tahun yang akan datang. Tahun ni cukup senang nak ingat. 1,444. Ya kan? 1444 ni 1444. Ingat sampai bila-bila. 143, 145, 142. Aku payah nak ingat kot. 1444. Dan 1444 hijrah. Maknanya telah pun berlalu 1444 tahun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita orang kata saya nak cerita pasal hijrah sikitlah. Sempena dengan kita peristiwa hijrah, mungkin ada ustaz lain yang ada cerita, mungkin tuan-tuan di sini sudah ada orang terceramah maaf hijrah ada sebelum ini. Mungkin kalau ada, tapi mungkin apa yang kita sampaikan tak serupa dengan apa yang disampaikan oleh para asatizah yang lain. Mungkin kita sedikit sebanyak berkongsi maklumat yang berlainan, insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hijrah sendiri daripada kalimah al-hijr. Al-hijr, hijr artinya meninggalkan ataupun pindah ataupun meninggalkan. Baik. Jadi maksud al-hijr itu sendiri yang tidak berpindah. Ataupun dari segi syarak, dari syariatnya banyak definisi hijrah sebenarnya.
Di antara yang mungkin kita boleh ambil orang kata definisinya, iaitulah yang dikatakan hijrah itu al-intiqal min baladi syirki ila baladi islami. Ini khusus menunjukkan kepada hijrah Nabi SAW, iaitulah al-intiqal, berpindah daripada baladi syirki, negeri syirik ataupun negeri kekufuran, ila baladi islami, kepada negara ataupun kepada negeri Islam. Baik, ini kita lebih spesifikkan kepada hijrah Nabi lah, ya. Jadi berpindah daripada negeri yang banyak mengamalkan perkara kemungkaran, kesyirikan, kepada negeri yang kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum daripada Mekah itu dibuka oleh Rasulullah SAW, maka terkenallah Mekah ini dengan tempat yang penuh dengan unsur-unsur jahiliyah di situ. Baik, jadi tuan-tuan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hijrah ini tuan-tuan, makna hijrah ini iaitu berpindah daripada suatu tempat ke satu tempat dari segi syariatnya, dan begitu juga setengah ulama membahagikan hijrah itu kepada dua bahagian. Hijrah ini dia ada dua jenis, dua macam tuan-tuan. Ya? Yang pertama dipanggil hijrah makaniyah. Tahu hijrah makan? Bukan makan-makan kan? Makan di bahasa Arab. Makan ni arti tempat. Hijrah dari segi tempat. Yang keduanya hijrah ma'nawiyah. Baik. Adapun hijrah makaniyah, hijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Kita perlu untuk mengetahui sebelum berlakunya hijrah Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah, telah berlaku beberapa siri hijrah. Bukan hijrah Mekah ke Madinah yang kita tahu, tapi telah berlaku lebih kurang 3 kali hijrah sebelum berlaku hijrah yang besar sekali, yang terakhir sekali. Baik, ini dipanggil hijrah makaniyah, hijrah daripada tempat ke tempat. Baik, iaitulah hijrah makaniyah ini. Yang pertama sekali hijrah Nabi SAW, bukan hijrah Rasulullah mengarahkan sahabat untuk berhijrah, dan itulah daripada Habsyah, daripada Habsyah, daripada Mekah ke Habsyah. Baik, itu yang pertama. Nah, kemudian hijrah yang kedua juga ke Habsyah juga, dan hijrah yang ketiga ke Taif. Kemudian barulah berlaku hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Jadi tuan-tuan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, yang pertama adalah hijrah Nabi SAW. Hijrah Rasulullah mengarahkan hijrah kepada sahabat radhiyallahu anhu ke Habsyah. Pada ketika waktu tersebut, ketika mana umat Islam, ketika awal-awal Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, lebih kurang dalam tahun ke-5 kenabian, Nabi mengarahkan 12 orang sahabat, 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan daripada sahabat dan sahabat untuk berhijrah ke Habsyah. Kerana tekanan yang sangat kuat daripada musyrikin Quraisy, musyrikin orang musyrik dan orang kafir di Mekah itu. Jadi Rasulullah mengarahkan sahabat ini, dan lebih kurang jumlahnya 16 orang untuk berhijrah. Pergi tengok, pergi berpindah, pergi ke Habsyah. Baik, ketika waktu tersebut, raja di Habsyah itu adalah Raja Najasyi. Kita pernah dengar kan cerita Najasyi, walaupun Najasyi ini dia adalah beragama Nasrani. Nasrani, tetapi dia ini merupakan seorang raja yang adil. Sebab itulah Rasulullah suruh berpindah ke Habsyah. Kalau sekarang ni Habsyah ni Ethiopia lah, Ethiopia. Di antara negara yang paling miskin sekali, yang paling banyak berlaku kekufuran, negara Ethiopia. Jadi Rasulullah mengarahkan sahabat untuk berhijrah ke sana untuk kali yang pertamanya. Setelah banyak tekanan demi tekanan, penyiksaan dan sebagainya, maka pergi ke sana. Baik, maka rombongan pertama ini diketuai oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Bawalah 12 orang, ada 4 orang daripada 12 orang laki-laki dan 4 orang daripada wanita untuk berhijrah ke Habsyah. Baik, raja tersebut, raja pada waktu tersebut adalah Raja Najasyi, seorang raja yang adil walaupun dia beragama Nasrani. Baik, kemudian duduk tidak berapa lama selepas daripada itu, setelah mereka mendengar khabar angin. Dulu ni khabar bukan macam kita ni apa yang berlaku sekarang automatically boleh sampai mereka sekarang ada spot boleh sampai berita sekarang. Tapi dulu dah. Jadi sampai khabar angin. Bahawa orang musyrikin di Mekah dah
beriman kepada Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bila kata mereka pun seronok, mereka pulang. Rombongan pertama tadi pulang. Bila pulang saja, rupanya itu hanya khabar angin saja. Ya, angin saja. Ya, tak berlaku pun seperti mana yang mereka dengar. Ya, lalu berterusan lagi lah. Mereka itu orang kata ditekan dan ditindas dan sebagainya. Lalu Nabi SAW pada kedua kalinya mengarahkan sahabat untuk berhijrah buat kali yang keduanya. Ya, iaitu kali yang kedua ni lebih banyak, tetapi kali kedua ni lebih sukar kerana orang musyrik ini dah tahu dah. Ni kita tekan sikit mereka nak lari lagi, dah tahu dah. Ya, mereka buat sekatan dan sebagainya, tapi alhamdulillah terlepas sebanyak 983 orang laki-laki dan 18 orang wanita, 83 laki-laki dan 18 wanita. Kali yang keduanya mereka berhijrah ke Habsyah. Baik, tinggallah mereka duduk di sana, diberikan keselamatan suaka politik oleh Raja Najasyi. Walaupun pembesar-pembesar daripada Mekah datang nak menebus orang-orang Mekah yang dianggap sebagai pelarian ini, tapi tak dilepaskan oleh Raja Najasyi. Kerana mereka tahu bahawa agama yang dibawa oleh agama Muhammad ini adalah agama yang sama jalurnya dengan agama mereka. Kerana Najasyi agama Nasrani mengikut ajaran daripada Nabi Isa alaihi salam. Adapun Muhammad adalah orang kata dia punya ajaran juga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala tinggal sahabat-sahabat semua ini hingga hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kemudian mereka pun turut berhijrah ke Madinah setelah beberapa lama mereka berada di Habsyah. Baik, itu hijrah yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Setelah kewafatan bapa saudaranya Abu Talib. Jadi bila kata bapa saudara Nabi ini wafat, tuan-tuan, maka tekanan lagi hebat, tekanan lagi dahsyat. Sebab semasa adanya Abu Talib bapa saudara Nabi ini, tak ada siapa yang berani nak sakiti Nabi ini. Sebab apa? Sebab Abu Talib ini adalah ketua bagi mereka. Ketua Arab pada ketika waktu tersebut. Tak ada siapa yang berani yang kata nak buat yang kalah kepada Nabi SAW. Nabi ada pelindung dia, iaitu bapa saudaranya Abu Talib. Namun setelah wafatnya Abu Talib, maka bermulalah mereka tekanan demi tekanan, mereka mengadakan boikot kepada Nabi SAW dan sebagainya. Akhirnya mereka bersepakat untuk nak membunuh Nabi SAW. Baik. Jadi tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Nabi SAW melihatkan keadaan begitu, maka Nabi pun untuk mencari yang kata perlindungan dan untuk mencari tempat yang sesuai kepada para sahabat, Nabi pun berhijrahlah ke Taif. Pergi ke Taif ni nak tengok, mudah-mudahan orang Taif ni orang yang duduk di tempat yang tinggi. Mungkinlah hati mereka sejuk lebih nak banding dengan mereka yang di Mekah yang orang tak berbasiskan kepada padang pasir ni. Tapi rupa-rupanya tidak juga. Dan bila Nabi SAW pergi ke Taif, Nabi duduk di Taif ini selama 10 hari. Dan bertemu dengan ketua-ketua Taif, iaitu Abu Yalai, Mas'ud dan Rubai, yang merupakan ketua-ketua di Taif. Namun mereka tidak melayani Nabi SAW dan mereka tidak mahu menerima sebuah dakwah daripada Nabi SAW. Dan begitulah selama 10 hari ini Nabi SAW di Taif bertemu ketua mereka dan sebagainya, orang berpengaruh di sana dan sebagainya. Mereka tidak menerima baginda SAW. Yang menjadi escort Nabi pada ketika itu adalah seorang sahabat yang namanya Zaid Al-Harithah. Ya? Baik. Jadi Zaid ini orang kata ikut Nabi SAW berhijrah ke Taif. Jadi teman Nabi SAW. Jadi selama 10 hari mereka tak diterima, tak dilayani sebagaimana tetamu. Maka Nabi SAW pun ambil keputusan untuk pulang semula ke Mekah. Baik, jadi ketika pulanglah Nabi SAW ke Mekah, dikatakan di dalam catatan sejarah sepanjang 3 batu mereka ni mengikuti Nabi SAW dan mereka duduk di sepanjang perjalanan Nabi nak keluar daripada Taif itu. Dengan mereka mencaci hamun Nabi, mencerca Nabi, dan mereka itu tidak kurangnya menyakiti Nabi SAW dengan baling batu, kayu dan sebagainya. Dan hingga orang kata boleh dikatakan seluruh jasad Rasulullah SAW bermurah dengan darah. Nabi nak bawa Islam itu bukan senang betul. Kita ni sedang-sedang, tak ada apa, tak ada dah berlaku urusan agama, tak ada.
surau, masjid, semua cantik, indah, elok dan sebagainya. Dapat semua ni yang kita kecapi ni adalah hasil perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Sebab tu kita ni kadang-kadang tak ada berasa nilai nak jaga agama kita. Sebab kita mendapat dengan mudah. Jadi sahabat mendapat agama ini dengan kepayahan, dengan mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menaikkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Intan Rasulullah yang suruh. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan bantu kamu. Baik. Jadi tuan-tuan nanti Allah Subhanahu Wa Taala hingga akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rehat dan Rasulullah rebah di sebuah kebun, kebun kurma yang dimiliki oleh Utbah dan Syaibah. Lalu Nabi pingsan di situ tuan. Nabi berehat beberapa ketika. Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengandung perihal diri dia. Allahumma inni ashku dha'fi quwwati wa qillati hilati wa huwa inni 'ala an-nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbi mustad'ifina wa anta rabbi ila man takilni ila ba'idin yatajahhamuni am ila 'aduwwin malakatu amri. Jadi Nabi pun minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengadu kepada Allah Taala, dan hingga akhirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah kepadamu lah aku mengadu kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Tuhan yang memberikan perlindungan kepada siapa lagi Engkau, kepada siapa Engkau serahkan nasibku, kepada orang yang jauhkan, yang berwajah muram kepadaku, kepada musuh yang akan menguasai dirimu, asalkan Engkau tidak murka kepadaku ya Allah. Hinggalah akhir doa Nabi SAW. Nabi dah macam tu. Nabi menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya bila dia disakiti dan ditolak oleh manusia. Namun Nabi SAW dia tidak putus asa. Baik. Kemudian hinggalah sampai ketika keadaan Rasulullah SAW yang berlumuran darah tadi ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Utbah dan Syaibah ini rasa belah kepada Nabi SAW. Dia tengok daripada jauh Nabi duduk di dalam kebun mereka, tapi dia tak kata apalah, dia kesian kepada Rasulullah SAW. Lalu dia mengarahkan seorang hambanya yang bernama Adas untuk memberikan, orang kata, buah anggur kepada Nabi SAW. Jadi Adas ni pun pergi jumpa dengan Rasulullah dan berikan, orang kata, buah anggur kepada Nabi SAW. Bila Nabi SAW nak makan tadi, Nabi pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bila Nabi baca macam itu, Adas dia terpelanjat tuan. Adas dia itu pengajar. Dia kata perkataan yang disebut oleh orang ini, kata Adas, tak disebut oleh orang di sini. Apa yang disebut oleh Nabi ini tak disebut oleh orang di sini. Aku pernah dengar perkataan disebut ketika mana aku berada di tempat aku dulu, kata Adas. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada Adas, kamu ni daripada mana dan apa agama kamu? Maka Anas pun menjawab, aku ini adalah seorang Nasrani daripada Ninawi. Ninawi ini satu tempat lah. Dan maka bila dia kata begitu, aku orang Nasrani dan daripada satu tempat yang bernama Ninawi, kata Anas. Maka Nabi pun berkata, negeri kamu itu adalah daripada sebuah negeri orang yang soleh, Yunus ibnu Matta, kata Rasulullah SAW. Lagi sekali, Anas itu banyak. Bagaimana engkau kenal Yunus ibnu Matta? Maka kata Nabi SAW, Yunus itu adalah seorang Nabi dan aku juga saudaranya seorang Nabi. Jadi Anas ni tanpa berfikir panjang, terus dia cium tapak tangan Nabi SAW, cium tangan Nabi, cium kaki Nabi SAW. Kenapa? Karena dia tahu bahawa Nabi ini adalah orang yang benar dan Rasulullah ini adalah seorang Nabi. Tidak ada siapa pun tahu berkenaan dengan Yunus ibnu Matta ketika mana Anas berada di waktu di kawasan Hijaz ini. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hijrah Nabi kali yang ketiga. Dan yang keempat yang kita akan sentuh juga nanti adalah hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Baik, adapun yang kedua kita kata tadi juga hijrah ini juga ada juga hijrah ma'nawiyah. Tadi kita sebut hijrah makaniyah. Makaniyah ini berlaku beberapa siri hijrah Rasulullah sebelum berlaku hijrah yang besar. Dan yang kedua kita hijrah ma'nawiyah. Ma'nawiyah ini adalah bukanlah hijrah daripada satu tempat ke satu tempat, tapi hijrah ma'nawiyah ini ialah hijrah yang pertama dipanggil hijrah
fikriyah, itu berhijrah pemikiran. Hijrah pemikiran daripada orang kata pemikiran yang sempit kepada pemikiran yang lebih luas, kepada pemikiran yang lebih sejajar dengan zaman dan sebagainya. Maka ini dipanggil hijrah fikriyah. Kita orang Islam ni kena sentiasa update kita punya fikriyah kita. Tak boleh kita nak dulu macam zaman dulu saja pemikiran kita. Sekarang ni zaman apa? Teknologi 5G, 6G, tak kira lah 2G sekalipun. Jadi orang Islam ni kena hijrah fikriyah, dia kena hijrah. Tak boleh duduk pada takut yang lama sahaja. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hijrah i'tiqadiyah. Yakni umat Islam sentiasa kena berhijrah i'tiqadnya. Maksud hijrah di sini sentiasa memperkasakan i'tiqad dia, akidah dia, keimanan dia, pegangan dia. Bagaimana dengan cara kita menuntut ilmu dan kita berpegang dengan akidah yang sahih. Ini juga boleh kita katakan sebagai hijrah kita. Perkara hijrah maknawiyah ini sentiasa berlaku. Bahkan perlu kita upgrade daripada sentiasa ke semasa. Hijrah maknawiyah ini. Adapun hijrah makaniyah ini sudah berlalu. Baik. Dan jadi itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan juga sebagai hijrah sulukiyah. Hijrah sulukiyah ini hijrah akhlak kita. Hijrah adab kita, akhlak kita daripada semasa ke semasa. Mestilah sentiasa diperbaiki, di-upgradekan akhlak kita dan juga diperbaikan adab kita. Baik, itu dikatakan sebagai hijrah ma'nawiyah. Baik, jadi tuan-tuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahagian hijrah. Jadi kembali semula kita kepada berkenaan dengan hijrah. Baik, tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ini sebenarnya bila berlaku, tuan-tuan? Bila berlaku hijrah ini, tuan-tuan? Kalau kita tanya budak-budak sekarang dan sebagainya, mungkin juga kita sendirilah bila berlaku hijrah. Hijrah berlaku pada 1 Muharram. Hijrah berlaku pada bulan Muharram. Kan? Itu mungkin yang kita selama mana yang kita faham selama ini. Tapi sebenarnya tuan-tuan kata Allah Subhanahu wa taala, hijrah ini bukan berlaku pada bulan Muharram. Kebanyakan ahli tarikh, ahli sejarah, mereka mencatatkan bahawa hijrah itu berlaku pada bulan Safar. Safar ni bulan yang berapa? Muharram, Safar. Bulan yang kedua. Berlaku pada 27 Safar. Bukan berlaku pada bulan Muharram. Baik. Jadi kenapa kita menyambut orang kata tahun baru ini dengan Muharram? Sedangkan kita mengambil hijrah, peristiwa hijrah Nabi SAW. Kenapa tidak bulan Safar? Tuan-tuan ingat lagu hijrah? Daripada saya kecil lagi saya rasa lagu hijrah ni dia tak tukar lagi. Awal Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Ingat kita? Baik, ini ada lagu lama dulu kan. Sopo je sampai lagu itulah juga yang didedakan. Baik, kalau kita amati seni kata lagu ni, lirik lagu ni tuan, dia kata awal Muharram, detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah. Baik, adakah lagu ni tuan bercanggah dengan mana peristiwa Nabi SAW? Sedangkan Nabi hijrah pada bulan Safar. Nabi bukan hijrah pada bulan Muharram. Kan? Bercanggah tak? Sebenarnya tuan-tuan, kita perlu amati dengan betul-betul dan mendalam lirik lagu ini. Sebenarnya dia tidak bercanggah. Tidak bercanggah. Sebab apa? Sebab betul dengan lirik dia kata awal Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah. Dia cerita di sini awal Muharram itu adalah bulan yang pertama ataupun detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah. Dia tak sebut pun hijrah Nabi pada bulan Safar, tak ada satu pun. Cuma diberitahu diambil orang kata tahun baru Islam tersebut daripada peristiwa hijrah Nabi SAW. Orang dulu, orang Arab dulu tuan, mereka masih lagi belum ada sistem angka ni, belum ada. Kalender mereka tak ada, orang Arab pun tak ada kalender.
Macam orang Masihi, mereka ada orang tak kalender Masihi mereka kan. Orang Nasrani mereka ada kalender Masihi mereka. Baik, tapi kita belum ada sistem kalender, kita belum ada. Baik, jadi diambil orang kata dikira satu tahun yang pertama Islam itu bermula daripada tahun berlaku peristiwa hijrah. Tak kira bulan apa pun enggak, tahun yang berlakunya hijrah. Betul tak? Dan sebab orang dulu kan, orang Arab dulu, dia orang tak ada sistem angka, tak ada sistem tahun, tak ada. Cuma mereka mengambil sebenar berlaku sesuatu kali. Macam mana bila kelahiran Nabi lah, Nabi lahir pada tahun Gajah. Pada tahun tersebut, orang kata Gajah daripada tentera Abraha yang serang Kaabah. Jadi dia kata Nabi lahir pada tahun tu lah, pada tahun Gajah. Dia main macam tu kan. Tak ada pun Nabi lahir pada tahun 614 Masihi ke 614 Hijrah. Tak ada. Tak ada sistem angka nombor tu, tidak ada. Dia ambil dia sebenar apa peristiwa yang berlaku. Sebenar peristiwa kemahan, sebenar peristiwa berlakunya banjir besar. Dia ambil sebenar berlaku apa pada tahun tersebut. Begitulah juga dengan hijrah ini. Diambil, dikira sebagai awal tahun Islam ini sebenar peristiwa hijrah yang berlaku pada tahun tersebut. Kalau dalam lagu tu dia tak sebut pun Nabi hijrah pada bulan Muharram. Cuma awal dan cuma bulan Muharram itu dijadikan bulan yang pertama. Bulan Muharram itu dijadikan bulan yang pertama di dalam kalender Islam. Baik. Jadi ada beberapa riwayat kenapa diambilnya bulan Muharram. Baik. Jadi tentang Allah SWT ada 3 riwayat berkenaan dengan orang kata kalender Islam ini. Kalender Islam ini orang kata mula direka ataupun dijadikan kalender Islam ini ketika mana pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab pada tahun 4 khalifah beliau. Pada tahun 4 pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, maka beliau mengarahkan agar diadakan kalender Islam. Baru start ada tuan-tuan. Baik. Jadi bila kata ada 3 riwayat menceritakan macam mana asalnya boleh ada kalender kita ni. Kita kena tahu lah asal-usul kita punya kalender kita. Baik. Riwayat yang pertama, yang riwayat paling kuat itulah seorang gubernur daripada Basrah di Iraq, iaitu Abu Musa Al-Ash'ari, memutuskan surat pada Sayyidina Umar. Bila surat itu sampai, Sayyidina Umar tanya bila surat ni daripada apa? Zaman bila ni surat ni? Umar tanya, surat ni bila ditulis? Tak ada siapa boleh bagi tahu. Sebab apa? Sebab mungkin daripada Iraq nak sampai ke Madinah ni tuan-tuan, mengambil masa berapa lama? Sebab itu Sayyidina Umar tanya, surat ni bila? Time dia bila? Tarikh dia bila? Tak ada tarikh. Maka Sayyidina Umar pun mencadangkan kita kena ada satu kita punya kalender kita sendiri, tarikh kita sendiri, tarikh Islami. Itu riwayat pertama. Baik, ada juga riwayat yang kedua, iaitulah seorang lelaki riwayat kedua. Satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab menerima satu dokumen berkenaan dengan orang kata keuangan, dan tertulis pada dokumen tersebut dicatat pada Sya'ban. Sampai ke Sayyidina Umar tanya, Sya'ban bila ni? Sya'ban bila ni? Tahun sudah ke? 2 tahun sudah ke? Sya'ban bila ni? Kan? Tak ada lagi tarikh detailnya, tak ada. Maka dicadangkan Sayyidina Umar, kita kena ada tarikh Islam. Kemudian pendapat yang ketiga menyatakan bahawa ada seorang daripada Yaman memberikan cadangan kepada khalifah dan untuk dibuat kalender Islami, sebab orang Yaman dia ada dengan kalender sendiri. Tak boleh khalifah, kita kena ada kalender Islami, kita semua orang Islam pakai. Kami di Yaman, kami ada kiraan kami punya kalender. Maka itulah 3 pendapat bagaimana asalnya orang kata nak diadakan kalender Islami itu tak. Baik. Kemudian setelah daripada itu, Sayyidina Umar pun mengarahkanlah agar diadakan orang kata kalender Islami.
kemudian timbul pula isu kita nak ambil start tahun bila nak mengadakan tahun kalender Islam ini. Ada yang mencadangkan kita ambil sempurna kelahiran Nabi SAW. Ya? Ada yang mencadangkan kita ambil sepenuh daripada hijrah Nabi SAW. Jadi macam-macamlah pendapat, dan akhirnya Sayyidina Umar Al-Khattab yang merupakan Amirul Mukminin pada ketika waktu tersebut bersetuju mengambil tahun hijrah Rasulullah SAW. Itulah orang kata asal usul daripada mana datangnya kalender hijrah. Tak ada sangkut paut pun satu Muharram Nabi hijrah apa dan sebagainya. Tak ada cerita, cuma ambil sepenuh tahun tersebut. Adapun hijrah Nabi SAW adalah pada bulan Safar. Inilah pendapat yang paling kuat di kebanyakan ahli-ahli sejarah. Baik. Jadi tentang Nabi SWT, Nabi ini hijrah pada 27 Safar dan sampai ke Madinah pada lebih kurang pertengahan bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Baik. Jadi tentang dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sedikit sebanyak daripada mana asal datangnya atau kalender Islami kita ni yang hingga pada hari ini kita pakai kalender hijrah. Baik, jadi tak ada timbul isulah. Oh ini lagu ni tak betul lah, kita semua berpegang pada apa kefahaman yang salah. Ada, cuma kita fahami betul-betul. Lagu tersebut dia menyebutkan awal Muharram, detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah. Bukan dicerita pada lagu ni Nabi hijrah pada bulan Muharram. Betul tak? Itu belum faham tak? Sebab orang sekarang tuan-tuan suka cari pasal, suka cari salah faham. Kalau tengok dalam FB ni, sekarang ni ahli agama ni pencakaran sama sendiri. Kan? Ada yang suka buat react video lah, ada yang suka buat macam-macam lah. Dia kira kritik orang saja. Kadang-kadang apa yang dikritik disebut tidak seperti mana yang difahami. Ini sebab kita ni, pertama sekali kita sama Islam, kita ni ada berbagai sangka apa-apa pun. Yang keduanya, tengok kalau betul benda itu tidak betul, kita membuktikan dengan cara yang baik dan berhikmah. Bukan macam hari ini gaduh, habis. Baik. Betul baca Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kembali kita kepada peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Sebelum berlakunya hijrah Nabi SAW, pada suatu hari, pada hari Khamis, Umar bin Hisham mengumpulkan ketua-ketua daripada orang musyrikin di Mekah mengadakan satu perbincangan yang sangat penting dan sulit di Darun Nadwah. Tuan-tuan kenal tak siapa Umar bin Hisham? Agak saya tanya tuan-tuan semua tak kenal. Tapi kalau saya mention satu nama ni tuan-tuan mesti kenal. Abu Jahal. Itu nama penuh dia. Abu Jahal tu gelaran dia. Abu tu bapa, Jahal tu artinya bodoh. Bapa bodoh ni. Tu Abu Jahal. Nama dia Umar bin Hisham. Nama sedap betul. Sebab tu Nabi pernah doa, ya Allah, kau muliakan Islam ini bi ahadil umari. Kau muliakan Islam ini ya Allah dengan salah seorang daripada dua orang ini. Sama ada Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Tapi Allah Ta'ala pilih Umar bin Khattab untuk nak muliakan Islam. Baik, jadi sebelum berlaku hijrah ni tuan-tuan, Umar bin Hisham ataupun Abu Jahal ni mengadakan satu meeting yang sulit dengan ketua-ketua musyrikin di satu tempat yang bernama Darun Nadwah. Dan itu tempat ataupun rumah Nadwah ni perjumpaan. Kita panggil apa? Hall apa? Convention hall. Lebih kurang gitulah tempat perhimpunan lah, tempat orang kata perbincangan. Baik. Maka di dalam pertemuan tersebut mereka nak bincangkan apa yang kita nak buat untuk menghabiskan Muhammad. Baik. Jadi bila bincang-bincang, mereka bahas, mereka debat dan sebagainya juga, maka timbullah 3 solusi yang mereka ambil. Baik. Ada carangan yang katakan baik macam ni, kita ni buang saja Muhammad daripada Mekah. Buang dia lah. Dia duduk sini mengaku dia duduk menghasut orang apa dan sebagainya, semua ramai, dan sekarang semakin ramai dah orang kan. Orang yang beriman dengan dia, bahkan orang yang hebat-hebat aku dah ikut dia. Kan? Kita buang saja Muhammad daripada Mekah, buang dia lah.
ataupun buang negeri lah kita katakan. Jadi bila dia orang fikir-fikir balik bahas pula, tak boleh kita buang diri, kita buang Muhammad ni. Kalau kita buang dia di mana-mana sekalipun, Muhammad ni orang tengok muka dia pun orang tak percaya lah. Kita pun percaya kat dia. Orang musyrikin ni kata kita pun percaya kat Muhammad. Tak ada dalam Mekah ni orang paling betul Muhammad. Tapi mereka disebabkan begitulah. Allah Ta'ala tutup pintu hati mereka tak beriman kepada Nabi SAW. Mereka tahu Muhammad adalah orang yang paling betul. Dia pergi tak mana pun orang angkat dia jadi ketua. Siapa kata nanti kalau kita buang dia jauh-jauh, maka orang akan angkat dia menjadi ketua, maka menjadi raja. Mereka main serang balik kita ke Mekah ni. Apa kata? Oh, tak boleh kalau itu leceh gitu. Maka tak terima lah. Okey, cadangan yang kedua. Apa kata kita ikat Muhammad ni, kita bubuh dia dalam kotak, biar dia kering mati dia pergi kapal lagi tu saja. Ada juga timbul lagi tu. Maka bila mereka debat, mana boleh lagu tu, kita buat lagu tu lagi orang simpati dengan Muhammad. Dengan perbuatan kita ni yang zalim sampai sekarang ni, Muhammad ni lagi mendapat simpati pada Muhammad. Apakah lagi orang daripada luar masuk Mekah dan pergi ke Kaabah? Tengok apa yang buat kat orang lagu ni, kan? Maka dia lagi mungkin akan lagi mempengaruhi orang ramai dengan simpati. Tak boleh. Kemudian cadangan yang ketiga ini diberikan cadangan oleh Abu Jahal sendiri. Dia kata apa kata kita bunuh dia. Tak banyak tak mahu orang kita bunuh hanya Muhammad, habis mereka. Maka mereka pun berdebat. Mana boleh kita nak bunuh dia? Bukan senang-senang nak bunuh Muhammad. Kalau kita bunuh Muhammad, mesti kabilah dia akan balas dendam. Sebab orang Arab ni dulu tuan-tuan, orang Arab ni sampai sekarang mereka masih kuat dengan sistem kabilah. Kabilah ni macam kita pergi puak lah kan, tahu puak. Macam kita adalah Jawa kita, Banjar apa semua, Mamok lah apa lah begitulah kan. Mereka ni begitu juga, kuat dengan sistem, dengan kabilah mereka. Jadi tak boleh. Kalau kita bunuh Muhammad, mesti kabilah dia akan bangkit, kabilah dia akan balas dendam di atas apa yang kita buat. Baik. Kemudian tak lama mereka pun jadi buntu. Tiba-tiba timbul satu suara. Ada seorang tua tak tahu dia ni main ke mana, tiba-tiba saja dia ni ada. Setengah ahli sirah mengatakan yang memberikan cadangan yang keempat ini adalah syaitan itu sendiri. Iblis sendiri yang bagi cadangan. Kita bunuh dia dengan cadangan yang ketiga tadi ini, tetapi dengan cara yang paling efisien. Macam mana? Kita pilih semua, setiap kabilah yang ada di muka ni, kita pilih setiap kabilah itu hantar seorang pemuda yang paling hebat, komando-komando yang paling hebat, setiap kabilah. Dan kita arahkan semua pemuda-pemuda tadi ini pergi bunuh Muhammad dengan serta. Gitu. Jadi bila kabilah Muhammad klaim siapa yang bunuh Muhammad, kami semua. Bila kami semua ni tak terlawan kan. Tapi kalau satu dua kabilah saja boleh perang ni, tapi dia siapa bunuh Muhammad, kami semua bunuh. Maka cadangan ini diterima dan cadangan ini dilaksanakan oleh mereka. Lalu pada hari itu juga kita mengerahkan agar dihimpunkan pemuda-pemuda daripada setiap kabilah ini datang satu perhimpunan yang sulit dan mission daripada malam nanti. Baik. Jadi perkhabaran ini Allah Ta'ala dah beritahu kepada Nabi SAW. Muhammad nanti Jibril datang kepada Nabi SAW. Nabi dah cerita dah apa yang mereka dah planning dah. Nabi dah cerita, Jibril cerita dah kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi pun pergilah ke rumah Abu Bakar pada siang hari tersebut. Pergi ke rumah Abu Bakar. Nabi pergi jumpa Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, sekarang aku sudah terima perintah Allah Ta'ala untuk berhijrah. Abu Bakar pun kelindangan air mata, ya Rasulullah, sesungguhnya kata Abu Bakar, perkhabaran inilah yang aku sentiasa nanti-nantikan daripada ya Rasulullah. Bawa aku ya Rasulullah. Nabi kata memang nak bawa kamu pun. Memang nak pergi dengan kamu pun wahai Abu Bakar. Sebab apa sebelum ni sahabat-sahabat semua dah pergi dulu. Pergi yang mana sempat pergi sembunyi-sembunyi pergi. Sahabat pergi sembunyi-sembunyi, semua lari, semua sikit lari. Kecuali seorang sahabat yang nama Umar Al-Khattab. Dan Umar ni sebelum dia nak hijrah, dia kata esok aku nak hijrah. Oi, orang musyrikin, aku nak hijrah esok. Umar ni. Orang ni semua lari senyap-senyap. Dia seorang hijrah. Dia pergi di sisi Kaabah.
Dia kata, wahai orang musyrikin, besok aku nak hijrah. Yang kedai kan, saya nampak. Siapa yang nak tengok anak-anak dia jadi yatim piatu, isteri-isteri dia jadi janda, okey, tolong mai sekat aku, besok aku nak hijrah. Besok aku nak pergi Madinah. Abu Jahal, Abu Sufyan, sekok pun tak bagi nak kata bahawa tak bersiap. Tak berapi lah. Ini hebat saya nak Allah kata. Dan mereka banyak sahabat semua dah pergi lah. Tinggal sebilangan kecil saja yang belum berhijrah. Termasuklah Rasulullah SAW, Sayyidina Ali, Asma dan Sayyidina Abu Bakar, beberapa orang lagi yang belum berhijrah. Baik, maka Sayyidina Umar pun dengan linangan air mata, dia pun kata, ya Rasulullah, sesungguhnya memang inilah yang aku sedang nanti-nantikan perkhabaran daripadamu. Ya Rasulullah, aku sudah sediakan 2 ekor unta untuk kita berhijrah. Dia dah prepare, dah siap semua tuan, saya nak makan. Dia dah prepare 2 ekor unta yang hebat. Unta ni pun macam-macam juga tuan. Kita ada ayam daging, ada ayam telur, ada ayam kampung. Unta pun macam tu juga. Ada unta daging, ada unta telur, tak ada lah. Unta daging, ada unta gumba, ada unta yang nak digunakan untuk travel. Unta ni macam-macam biasa, macam-macam jenis juga. Dan ada sediakan unta yang paling baik, terbaik kepada Rasulullah SAW. Baik, jadi Nabi pun pulang ke rumah. Bila Nabi pulang ke rumah, Nabi panggil Sayyidina Ali. Nabi berkata, ya wahai Ali, aku akan hijrah malam ini, tapi malam ini kau kena tunggu di rumah aku, kata Rasulullah. Kau kena duduk di tempat aku, tidur di tempat aku, dan kau berhijrah lepas daripada aku nanti. Sebab apa? Sebab kau perlu untuk, orang kata, menyerahkan amanah-amanah ini kepada Tuhan-Tuhan ini. Sebab apa tuan-tuan? Sayyidina Ali ini Nabi bagi satu mission kepada Sayyidina Ali untuk dikomplitkan, disempurnakan, di mana pada Rasulullah ni ada barang-barang amanah. Ada daripada mahnya, begoknya, apa semua, yang mana orang musyrikin sendiri disimpan ke Nabi. Sebab apa? Sebab mereka, semua mereka dia percaya. Contoh kata, saya ada mah, saya tak pernah percaya ke bini saya. Kata, aku tak percaya ke bini aku. Mah aku ni dulu ada 5 ketul, 3 ketul ni. Dia sama-sama dia pun dia mentasah gitu. Anak tak percaya kepada bapak, bapak tak percaya kepada ibu, ibu tak percaya kepada anak-anak, dan itulah. Sama-sama dia sendiri, orang musyrikin dulu ni. Jadi siapa yang mereka percaya untuk simpan barang berharga mereka? Nabi SAW. Jadi adalah beberapa orang yang simpan barang-barang amanah ini kepada Nabi SAW, barang-barang orang berharga. Jadi benda inilah Nabi kata, ini tugas kamu wahai Ali, untuk serahkan kembali kepada tuan-tuannya. Itu yang pelik orang musyrikin itu kan. Dia memang percaya akan Nabi Muhammad, tapi tang beriman dia tak mahu. Buruk perangai buruk. Aku memang orang paling baik. Tolonglah simpan juga aku apa, tapi aku tak mau ikut. Buruk perangai. Baik, jadi itu tugas Sayyidina Ali. Baik, jadi tuan-tuan kata Allah SWT. Jadi bila malam harinya, tengah malam, ketika mana orang musyrikin ini, orang kata pemuda-pemuda ni semua dia datang mengelilingi rumah Nabi SAW, maka Nabi SAW pun diperintahkan Allah, Muhammad sekarang keluar. Kita kalau nak keluar tak dah tahu dah ni 15-16 orang penyamun duduk keliling rumah kita dengan parang, dengan pistolnya, dengan kapaknya, dengan apa itu kan. Kita keluar memang nak tangkap bunuh kita ya. Tapi ketika waktu itulah Allah perintahkan, ya Muhammad sekarang keluar. Subhanallah, Nabi pun keluar dan diturunkan wahyu. Dan satu riwayat, setengah riwayat menyatakan Nabi ketika keluar, Nabi memegang pasir dan Nabi membacakan wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dan ditabungkan tabung lagi tu semua yang mengelilingi rumah Nabi tadi pingsan, tertidur. Orang guna ayat ni tentang kalau tu JPJ, polis trafik, tak boleh baca. Tengok daripada jauh, Allah mak, tidak nak pergi pam lah, gelap sangat. Baca kan, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dia sampai di JPJ itu tu tak kuat ditinggal, di muka dah, lagi tu. Dia kata, encik, tolong ke tepi. Selamat lah. Baik. Jadi insyaAllah tuan boleh cuba lah, tengok macam mana kan. Kita minta doa kepada Tuhan berkat ayat Quran tadi
Jadi kita nak bila begitu semua, dan Nabi pun keluarlah daripada rumah Nabi SAW menuju kepada rumah Abu Bakar. Baik. Firstly tentang ketika hijrah ni, Nabi dia tak terus hijrah. Macam kita nak balik ke mana? Kita nak balik ke Terengganu contohnya. Nabi tak tu naik kereta, shoot, naik highway terus ke Kuantan, jalan ke Kuantan tak. Nabi turun dulu nak pergi ke utara. Contohnya. Sama ada juga Nabi SAW mula-mula sekali Nabi keluar hijrah, ke mana tujuannya Nabi SAW? Nabi tak terus naik ke Mekah, ke Madinah. Mekah ni kemudian naik atas lagi Madinah. Nabi turun ke bawah dulu. Sebab tu Nabi pergi ke Gua Sur. Gua Sur ni lebih kurang 4 km daripada Mekah. Nabi turun 4 km, pergi duduk sembunyi dulu di Gua Sur. Di Gua Sur lebih kurang 3 hari Nabi duduk di situ. Sampai habis bulan Muharram, masuk bulan Rabiul Awal, baru Nabi keluar. Baik, itu pun panjang cerita lagi tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ceramah hijrah ni kena makan 2 jam, 3 jam. Tapi kita pun tak makan 2-3 jam, kita ada makanan kat luar sana tu tunggu. Dia tak boleh nak lama. InsyaAllah kita kalau panjang umur, kita sambung siri yang kedua. Hijrah Nabi SAW kalau panjang umur insyaAllah. Jadi setakat itu dulu. Jadi kita dapat banyak pengajaran daripada peristiwa-peristiwa ataupun pengajaran daripada perintah hijrah ini sendiri. Dan tuan, Rasulullah bukan lagi tuan. Jangan salah kita punya aktibat pegangan kita. Rasulullah bukan lagi, Rasulullah bukan penakut, Rasulullah bukan pengecut, tapi hijrah Nabi ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi nak lari, tuan-tuan, Nabi lari dia dulu. Macam mana dia suruh sahabat dia tak lagi? Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi nak lari, Nabi kan tidak dah beritahu orang nak bunuh dia. Dia keluar awal lagi pada tu. Tapi kenapa dia keluar ketika orang sedang kepung? Dia keluar ketika itu tersebut. Nabi bukan lari, bukan pengecut, bukan penakut, tapi keluarnya Nabi berhijrah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang setengah lagi terperanjat Nabi sebab terlalu takut kepada musyrikin, Nabi pun berhijrah. Ada kata jangan salah faham. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tuan-tuan, saya mohon kemaafan kalau mengambil masa tuan-tuan yang lebih yang panjang. Jadi insyaAllah kalau panjang umur kita sambung lagi insyaAllah. Soalan ni cerita hijrah dia tak ada lagi dia Pak Ustaz. Pak Ustaz, kita bertemu pada rancangan yang akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana lemah kekurangan sepuluh kemaafan. Kalau ada salah dan silap kita tolong diperbetulkan. Aku qali hadza astaghfirullah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa mashayikhina jami'al muslimin wal muslimat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik wa ma'rifatik kama nawwarta al-ardha was-samaa bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.